Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera kepada semua. So, pada hari ini kita akan sambung perbincangan kita dalam bab jadual berkala iaitu unsur kala 3. Ini merupakan sebahagian daripada kandungan dalam kimia KSSM untuk tingkatan 4. Standard pembelajaran yang perlu dicapai oleh pelajar, pada akhir video ini, pelajar boleh menghuraikan trend perubahan sifat fizik unsur apabila merentasi kala 3. Yang kedua, pelajar boleh melihat perubahan sifat kimia unsur oksida unsur apabila merentasi kala 3. Dan akhir sekali, pelajar boleh memerihalkan kegunaan unsur separa logam. Mula-mula sekali kita tengok unsur yang berada dalam kala 3. So, unsur dalam kala 3 ini terdiri daripada natrium, magnesium, aluminium, silikon, fosforus, sulfur, klorin dan juga argon. Seperti mana yang kita tahu dan kita dah pelajari dalam bab sebelum ini, dalam topik sebelum ini, unsur-unsur ini semua terletak di dalam kala 3 kerana kesemua unsur ini mempunyai 3 petala yang berisi dengan elektron. Seterusnya kita tengok kegunaan unsur-unsur kumpulan 3. So dalam video-video sebelum ni cikgu dah terangkan kegunaan untuk natrium, klorin dan juga argon. So kita tengok unsur-unsur lain yang kita belum tahu. Kita tengok magnesium, kegunaannya adalah sebagai bahan penyala dalam pemetik api. Yang kedua, aluminium, yang ini paling popular kita gunakan dalam pembuatan tin untuk makanan dan juga minuman. Seterusnya, fosforus, kita gunakan dia sebagai sebahagian bahan dalam pembuatan bunga api. Seterusnya, silikon merupakan semikonduktor dalam microchip elektronik. Dan akhir sekali, sulfur kita banyak gunakan di dalam racun kulat. Seterusnya kita akan bincangkan tentang perubahan sifat fizik apabila merentasi kala. So, apabila kita bercerita mengenai kala, kalau kumpulan kita cerita dia apabila menuruni kumpulan kan. So, untuk kala kalau kita cerita adalah apabila dia merentasi kala daripada kiri ke kanan. Okey. So, mula-mula sekali kita tengok daripada segi nombor proton. Macam biasa kita tahu jadual berkala ini disusun dengan secara pertambahan nombor proton. So, nombor proton bertambah bermula dengan natrium 11 dan berakhir dengan argon 18. Okay. So, daripada sini kita boleh buat susunan elektron dia. Susunan elektron dia seperti mana yang cikgu sudah nyatakan di sini. Untuk natrium 281, untuk argon berakhir dengan argon dengan 288. So, daripada situ kita boleh nampak bahawa saiz atom dia berkurang daripada natrium kepada klorin. Kenapa? So, sebagaimana yang cikgu dah bagi tahu tadi, perubahan saiz ini disebabkan yang pertama adalah nombor proton bertambahlah daripada 11 tadi kepada 18 kan. Kemudian apabila nombor proton bertambah, bilangan elektron valence akan bertambah. So daripada natrium tadi bilangan elektron valence dia 1, lepas tu kalau argon tadi bilangan elektron valence dia adalah 8. So semua unsur wujud dalam bentuk pepejal kecuali klorin dan argon lah. So klorin dan argon ni adalah dalam keadaan dia adalah gas. So, apabila balik semula tadi pada cerita bilangan saiz atom. So, bila bilangan elektron valence bertambah, maka daya tarikan nukleus terhadap elektron valence akan semakin bertambah, semakin kuat. Maksudnya, nukleus akan menarik elektron di petala terluar lebih kuat. Sebabnya, semakin kuat dia menarik elektron, semakin sukarlah elektron itu untuk berpindah ataupun didermakan kepada atom lain. Okey. Oleh disebabkan daya tarikan dia semakin kuat, maka jejari ataupun sebelum ni kita gunakan istilah jarak antara nukleus dengan petala terluar. Petala valence lah. Petala valence atau akan menjadi semakin pendek lah, semakin kecil.
So, disebabkan itu, saiz atom pun akan berkurang. Sebab itu kita perhatikan tadi dalam rajah sebelum ini, kita dapati bahawa apabila merentasi kala, saiz semakin kecil. Okay. So, keelektronegatifan juga akan bertambah. Keelektronegatifan ni maksudnya adalah kebolehan sesuatu atom untuk menjadi ion negatif. Okay. Kalau kita perasan, natrium adalah ion. Kalau dia jadi ion, dia akan jadi ion positif, Na+. Kan? Beza dengan klorin. Klorin, kalau dia jadi ion, dia akan jadi Cl negatif. So, sebab itu kita kata apabila merentasi kala, keelektronegatifan bertambah. So, bila keelektronegatifan bertambah, keelektropositifan akan berkurang. Seterusnya, kita tengok perubahan sifat kelogaman dan kekonduksian elektrik. So, sebagaimana yang cikgu bagi tahu sebelum ini, dalam kala 3, semuanya unsur dalam keadaan pepejal pada suhu bilik, kecuali argon dan juga klorin. Okay? So, argon dan klorin adalah keadaan gas. Bagi pada tengok sifat kelogaman pula, so cuma natrium, magnesium dan aluminium yang bersifat logam. Fosforus, sulfur, klorin dan juga argon, dia bersifat bukan logam. So, kita tahu kalau bukan logam, dia tidak boleh mengkonduksi elektrik. Kalau logam, dia boleh mengkonduksi elektrik. Tapi ada satu unsur yang special kat dalam kala 3 ni, iaitu silikon. So, silikon ini bersifat separa logam. Ataupun kadang-kadang istilah lain ni kita panggil sebagai metalloid. Okay. So, dia berfungsi sebagai semiconductor. Banyak digunakan. Sebab itu, silikon banyak digunakan dalam pembuatan microchip untuk peralatan elektronik. Kerana sifat dia yang boleh mengkonduksi elektrik apabila dialirkan haba ke atasnya. Seterusnya kita tengok sifat oksida. So, semua unsur dalam kala 3 ini apabila bertindak balas dengan oksigen, dia akan menghasilkan oksida kecuali argon lah. Sebab argon sudah stabil, dia lengai, jadi dia tidak bertindak balas dengan mana-mana unsur. So, kalau kita tengok sifat oksida ni, ada 3 sifat dia. Okay, so untuk natrium oksida dan juga magnesium oksida, oksida-oksida bagi natrium dan magnesium, dia bersifat base. Base ni maksudnya kalau kita larutkan dalam air, dia akan menghasilkan alkali. Okay. Seterusnya, untuk yang lain, iaitu daripada silikon sampai ke klorin, kesemua ni kalau kita tidak balas, kalau oksida logam dia ni, dia adalah bersifat asid. Okay. Yang special kat sini adalah aluminium. Aluminium ni, dia bersifat amphoteric. Cikgu suka panggil dia talam dua muka. So, dia boleh menunjukkan dirinya sebagai base dan juga dia boleh menunjukkan diri dia sebagai asid bergantung kepada dengan siapa dia bertindak balas. Okay. So, kalau oksida base seperti natrium oksida dan juga magnesium oksida, bila dia bertindak balas dengan asid, maka dia akan menghasilkan garam dan air. Ini adalah biasalah tindak balas kita panggil sebagai tindak balas peneutralan lah. Okey, kita nak cerita sebenarnya pasal tindak balas peneutralan, iaitu tindak balas antara asid dengan alkali ataupun base. Okey. So, tindak balas peneutralan ni memang kita tahu dia akan menghasilkan 2 produk, iaitu air dan garam. Okey. So, kalau oksida base bertindak balas dengan asid, dia akan menghasilkan garam dan juga air. Okey. Tapi, kalau dia bertindak balas dengan alkali, dia tak ada tindak balas lah. Sebab dia adalah sama. Alkali dengan alkali, so tiada tindak balas. Okey. Kemudian kita tengok pula kalau asid, oksida asid. So, oksida asid, kalau bertindak balas dengan asid, maka asid sama asid tak ada tindak balas. Manakala kalau dia bertindak balas dengan alkali,
maka asid dengan alkali dia akan menghasilkan garam dan juga air. Tapi yang specialnya adalah amphoteric ni lah, di mana kedua-duanya tindak balas sama ada dengan asid ataupun alkali, dia akan menghasilkan garam dengan air. Maksudnya apabila aluminium oksida bertindak balas dengan asid, dia akan bertindak sebagai base. Manakala kalau aluminium oksida bertindak balas dengan alkali, dia akan bertindak balas sebagai asid. Sebab itu cikgu kata dia talam dua muka. So dia boleh menunjukkan kedua-dua sifat asid dan juga base bergantung kepada dengan siapa dia bertindak balas. Okey. Jadi setakat itu saja untuk video pada kali ini. Semoga segala yang cikgu ajar pada hari ini mendatangkan manfaat kepada kamu. Jangan lupa like, komen dan juga subscribe YouTube channel cikgu ya. Semoga kita berjumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum.